sikit. Aku ni nak zazat. Terima kasih. Suami beliau merupakan seorang berbicara dan beliau juga mempunyai tujuh dari hasil. Baiklah, itu terus lagi penerangan dia kata kalau kita pada hari ini, insyaAllah langsung formasi ini saya akan mempersilakan Ustaz Farhanus untuk menggunakan selama perdana beliau pada malam ini, insyaAllah apa-apa masyarakat. Ni ya Ustaz. Saya nak masuk page tu. Okey. Ni. Okey. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey ya? Okey tak speaker? Okey. Video mana? Ada ni. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Dain Abdul Rahman Nusa Jaya, Nusa Idaman Johor Bahru, subhanallah, Malaysia. Subhanallah, terima kasih kepada pihak masjid yang sangat unik. Ni antara masjid paling unik lah saya tengok pembinaannya. Daripada jauh ingat shopping kompleks tadi. Tapi dia ada tema dia ada seni banner dia yang berbeza yang menjadikan dia unik, subhanallah. Biasanya masjid seumpama ini kita boleh lihat di luar negara, terutamanya di negara-negara barat contohnya. Jadi apa dua bentuk masjid itu apabila tujuannya adalah didirikan kerana Allah, dijadikan tempat sujud, dijadikan tempat salat, maka apa pun reka bentuknya ia tidak ada perbezaan. Yang membezakan adalah apakah tujuan ia diciptakan. Jadi mudah-mudahan masjid ini masjid yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah Allah yang dibina adalah untuk tujuan membesarkan Allah ya kabir ya mutakabbir. Dan mudah-mudahan
mereka yang terlibat dalam imarkan masjid ini, yang berusaha keras, contohnya dari kalangan nazir, pengerusi, imam, bilal, AJK muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga insya-Allah kita semua sebagaimana pada malam ini Allah ya Jami' yang mengumpulkan, Allah akan kumpulkan kita kembali di syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Seterusnya di hadapan saya ini sudah tentu ada ramai di kalangan alim ulama, orang-orang soleh dan sebagainya. Maka saya hadir pada malam ini sekadar memenuhi tuntutan ataupun amanah yang diberikan untuk menyampaikan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Seterusnya yang saya segani, yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, abidin, abidat, insya-Allah, para orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa sekalian, muslimin, muslimat yang hadir pada malam ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih. Allah telah memberikan kita segala nikmat-Nya tanpa henti, walaupun dalam keadaan kita melakukan maksiat dan dosa. Allah memberikan kepada kita tanpa henti segala kurniaan-Nya, walaupun dalam keadaan harinya kita sangat lemah ataupun sangat sedikit melakukan amal soleh ataupun amal ibadah. Allah sentiasa melimpahkan kasih sayang-Nya tanpa syarat kepada kita, walaupun kita kadang-kadang tidak membalas kasih sayang Allah, walaupun kadang-kadang kita tidak membalas cintanya Allah terhadap kita. Apakah ciri-ciri orang yang membalas cinta dan kasih sayang Allah? Iaitu mereka yang mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Begitu juga kalau si anak membuktikan rasa cinta kepada si ibu atau si ayah, dia mula mentaati apa yang ibu ayah suruh dan dia tidak akan buat apa yang ibu ayah dia larang ataupun ibu ayah dia benci. Maka begitulah sebagai bukti kalau kita kata kita cintakan Allah, cintakan Rasulullah, maka buktikanlah kita akan tinggalkan apa yang Rasulullah benci, apa yang Rasulullah tidak suka, apa yang Allah tidak suka dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita menambahkan lagi nilai majlis kita pada malam ini dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya, muslimin muslimat sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyampaikan salam dan selawat kita tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam." Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang akan menyampaikan salam, selawat daripada umatku. Nabi sebut, umatku di mana pun dia berada, selawat dan salamnya pasti akan sampai kepadaku. Nabi sebut lagi, orang yang paling rapat denganku di padang mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kita tidak tahu siapakah di kalangan kita ini yang paling akrab dan paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita boleh menumpang barakah orang tersebut yang sama-sama berada di majlis ini. Mudah-mudahan orang tersebut juga boleh sama-sama menarik kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin memulakan juga dengan beberapa hadis Nabi tentang kelebihan apabila kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Pada malam ini Allah ya Jami',
Allah yang maha mengumpulkan. Ya Jami' ini nama Allah, Asma'ul Husna, Allah ya Jami'. Maksudnya juga Allah yang maha menemukan. Allah yang temukan kita dengan suami kita, dengan isteri kita di dunia ini. Jadilah kita pasangan suami isteri. Allah temukan kita dengan zuriat anak-anak kita. Jadilah kita sebuah keluarga. Allah temukan pula kita dengan kawan-kawan sekerja, dengan bos kita. Dan Allah temukan pula kita pada malam ini. Tak tahulah kenal ke tak orang sebelah tu. Kenal ke tidak? Kenal. Baru berkenalan, subhanallah. Jadi boleh tak kita mulakan dulu, bersalam dulu dengan orang kiri kanan, kemudian tanya khabar, sebab kita ni saudara Islam. Dia tak ada tanya khabar tu, dia salam sengih-sengih. Salam bagi salam, Assalamualaikum, awak apa khabar? Sebutlah, saya sayang kamu kerana Allah. Sebut macam tu. Oh, hari lahir hari ni, baru kenal hari ni. Masya Allah. Jadi ni hari lahir lah ni. Jauh saya datang nak sambut hari lahir dia. Masya Allah. Hadis yang pertama, bila saya sebut Allah ya Jami', Allah yang maha menemukan. Ada manusia pada saat ini sedang berkumpul atas dasar maksiat. Berada di tempat maksiat, ramai sekali. Ada manusia yang sedang berkumpul di atas urusan-urusan yang lara, urusan yang sia-sia. Ada manusia berkumpul pada malam ini di tempat yang Allah benci. Tetapi kita pada malam ini, Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di rumahnya dan di majlis ilmunya. Sebab itu ini adalah di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri Allah ingin memuliakan hamba-Nya. Dengan Allah memilih kita semuanya berada di sini pada malam ini, alhamdulillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, dan kebaikan ini berupa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia mungkin kita boleh lihat kebahagiaan, ketenangan, kesabaran dan pelbagai bentuk kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama di akhirat kelak, iaitu Allah ingin memberikan syurganya. Siapakah orang itu? Yufaqihu fid din. Allah berikan dia faqih, dia faham, dia alim tentang agamanya, tentang ilmu agama, tentang hidupnya. Jadi pada malam ini, jalan untuk menjadi faqih, alim, tahu, faham, mesti tidak lain tidak bukan adalah menempuh dalam menuju ke majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda-tanda ataupun ciri-ciri Allah ingin menyatakan bahawa kita adalah di kalangan hamba-Nya yang Allah ingin berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Yang saya sebutkan tadi tu, kawan boleh tarik kawan. Di dalam kitab ini yang saya bawakan juga ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di padang mahsyar kelak, penghuni syurga, ahli syurga, merayu-rayu, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, penghuni neraka itu, ya Allah, mereka kawan-kawanku, mereka sahabatku, ataupun mereka itu kenalanku, rakan-rakanku. Ya Allah, mereka pernah berpuasa bersamaku, salat bersamaku, haji bersamaku. Dalam hadis ini disebutkan 3 amal ibadah ini. Lalu Allah memerintahkan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, maka tariklah kawan kamu itu masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Inilah di antara hadis yang menjadi sandaran bahawasanya sahabat, kawan boleh menarik sahabatnya di dunia untuk sama-sama masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dijadikan satu saksi ataupun hujah. Apa yang kita sedang berada pada malam ini, apa yang kita sedang buat, sedang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang direkam oleh para malaikat. Kerana setiap saat kita tak akan terlepas daripada rakaman CCTV Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan insya-Allah di mahsyar kelak kita boleh berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, mereka itu kawan-kawanku. Aku pernah berada bersama di majlis ilmu di Masjid Daing Abdul Rahman, ya Allah. Aku berkenalan di situ, ya Allah. Kami saling bersama menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, dia tu Asma Harun, dia pernah mengajarku, ya Allah. Sekiranya saya tiada di dalam syurga, tarik juga saya. InsyaAllah kita sama-sama pada malam ini bukan sekadar duduk sebelah saja-saja, tetapi ini akan dijadikan hujah di akhirat kelak bahawasanya kita pernah bertemu, kita pernah bersama-sama di majlis Allah, di majlis ilmu, di rumah Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak ahli syurga akan berbaris, ahli neraka akan berbaris. Lalu ahli neraka berkata kepada ahli syurga, ingatkah dahulu di dunia dahulu aku pernah membantumu dalam urusan minum air? Yang kedua pula berkata, ingatkah ketika di dunia dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci? Lalu Allah mengizinkan barisan ahli syurga menarik barisan ahli neraka tersebut untuk masuk ke barisan ahli syurga, memberikan pertolongan. Allahu Akbar. Sebab itu jangan kita remehkan sekecil apapun pertolongan kita kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun sekadar mungkin angkat telipar dia, walaupun mungkin sekadar tengok jiran balik bawa barang, tolong angkat. Walaupun sekadar memberi laluan kepada orang nak lalu dan sebagainya, tolong angkat barang dan sebagainya. Sebab mungkin itulah perbuatan kita yang menyebabkan Allah merahmati kita, lalu Allah terima amal soleh kita, lalu Allah perkenan untuk terima taubat kita. Allahu Akbar. Hadis yang pertama tu, hai muslimin muslimat sekalian, kita jangan sekali-kali merasakan kita ni tidak layak untuk ditarik oleh siapa-siapa. Bahkan lagi jauh, lagi bahaya kalau kita rasa sombong bahawasanya kita ni boleh tarik orang lain. Kita siap cakap, jangan bimbang, saya akan tarik awak masuk syurga, kau jangan risau. Itu kata-kata orang yang sombong. Orang yang rasa dia itu terjamin masuk syurga, na'udzubillah, bimbang dia tidak ada di dalam syurga. Manakala orang yang rasa dia tak layak masuk syurga, insya-Allah Allah akan pilih dia masuk syurga. Cuba kita tengok apa syair yang masyhur yang disebut oleh Imam Syafi'i. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak layak untuk syurgamu, ya Allah, tetapi aku takut nerakamu. Sedangkan Imam Syafi'i ini wallahu alam apalah dosa yang dia buat. Sedangkan hidupnya adalah untuk diperhambakan diri kepada Allah. Masa-masanya tidak pernah berlalu tanpa dia melakukan ibadah. Masa hidupnya, dirinya dia korbankan semuanya untuk jalan Allah. Tetapi dia masih sebut satu syair yang begitu indah, ya Allah, aku tidak layak untuk syurgamu. Kita ni macam mana? Wallahu a'lam. Pernah satu ketika Imam Syafi'i sedang menulis. Kalau kita sekarang tulis dengan pen tak ada masalah, tulis je lah. Kalau zaman tersebut perlu dicelup di dalam ink kan, air ataupun dakwat. Celup tulis, celup tulis. Ada satu ketika adalah binatang yang menghinggap dakwat ataupun air yang sedang dituliskan oleh Imam Syafi'i. Bila melihatkan binatang yang hinggap tu, Imam Syafi'i pun berhentilah menulis. Kemudian anak murid bertanya, kenapa wahai Syekh, wahai Imam, kamu berhenti menulis? Lalu Imam Syafi'i jawab apa? Mudah-mudahan asbab aku membiarkan binatang ini meminum sedikit daripada air celupan ini, Allah merahmati dan mengampuniku, Allah menerima amalku. Allahu Akbar. Maksudnya sekecil itu pun, kalau kita melihat kesibukan, kealiman, kewarakan, kezuhudan, mungkin masa dia tak sempat sebenarnya nak berikan peluang kepada binatang tersebut. Mungkin kita tengok, ya Allah, Imam Syafi'i ini, kalau kita tahu kisah dia, umur 15 tahun dah jadi mufti. Anak kita 15 tahun tak tahu lagi jadi apa. Umur baru berapa tahun dah hafal Al-Quran, hafal beribu-ribu hadis Nabi. Seorang yang sangat menjaga makan, tutur kata, pandangan mata dan sebagainya. Imam Syafi'i ini kalau dia berjalan, dia kena tutup telinga.
Sebab apa? Apa-apa yang dia dengar semua jadi ingatan yang kuat. Apa pun. Jadi dia begitu hebat daya ingatannya. Masya Allah. Pun begitu dia tak pernah merasakan masa yang dia gunakan seluruhnya tubuh badan, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit rehat itu boleh melayakkan dia ke syurga Allah. Dia tetap mengharapkan mana-mana perbuatan mungkin disebabkan inilah, lalu Allah merahmatiku, lalu Allah terima segala perbuatanku, apa yang ditulis, kitab yang dibaca, yang ditinggalkan dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itulah kita faham bahawasanya kita tidak akan mampu nak masuk ke dalam syurga Allah dengan amal soleh kita, melainkan dengan rahmat Allah. Tapi bagaimana nak dapat rahmat Allah? Mesti dengan amal soleh, dan mudah-mudahan dengan itu Allah merahmati kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini saya diberi amanah untuk membawa satu tajuk yang saya tengok macam agak pelik sikit kan. Tapi tak adalah pelik sangat. Tajuk ni agak umum lah. Minum air lagi. Suara saya serak sebenarnya kan. Saya agak menekanlah sikit sebab suara tu serak, jadi penat sikit. Nak tambah air. Subhanallah. Faham kan apa yang saya cakapkan? InsyaAllah. Mudah-mudahan faham. Saya pun faham insyaAllah. Jadi bila sebut tentang antara masa dan kehidupan, tu tajuk dia. Antara masa dan kehidupan. Puan-puan, ibu-ibu, muslimin, muslimat, faham tak tajuk ni? Diamlah ke? Tak faham? Saya lagi tak faham. Antara masa dan kehidupan. Tapi setelah dia amati, bila bincang-bincang dengan suami, suami kata, baca je lah surah Al-As. Tadi tu yang handsome tu suami saya lah tu. Masya Allah. Dia kata baca je lah surah Al-As. Sebab bila sebut tentang masa. Lalu bila dia cadangkan begitu, saya pun dengarlah beberapa ceramah. Bukanlah banyak sangat, adalah ceramah, dengarlah sekejap. Antaranya ceramah saya dengar Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Jadi apa yang saya sampaikan hanyalah saya ulang balik apa orang alim lain sebut saja. Saya sendiri tidak ada ilmu. Jadi saya akan kongsikanlah beberapa perkara tentang masa. Bila sebut antara masa dan juga kehidupan, jadi berdasarkan kalau melihat sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Contoh kalau saya sebut macam ni. Saya insya-Allah saya akan datang. Ibu-ibu percaya tak saya akan datang? Tak percaya. Ustazah yang cakap tak percaya? Percayalah. Tapi kalau saya kata demi Allah saya akan datang, tinggi tak? Makin naik tak kepercayaan? Makin naik. Kalau saya sebut wallahi wa billahi wa tallahi sampai 3 huruf qasam tu, lalu saya kata wallahi wa tallahi wa billahi, saya pasti akan datang. Lagi kuat lagi. Jadi apabila Allah memulakan sesuatu perkataan dengan huruf qasam, wawul qasam antaranya demi masa, wal as demi masa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita tahu apabila Allah menjanjikan sesuatu, Allah tak perlu pun membuktikan kerana Allah Maha benar. Tetapi apabila Allah bersumpah, maksudnya Allah menyatakan sesuatu perkara yang sangat-sangat benar dan sangat-sangat penting untuk beri perhatian. Sama juga tadi tu bila saya sebut saya akan datang, dengar biasa je. Demi Allah saya akan datang. Kita pun rasa macam, oi, dia ni sungguh-sungguh. Jadi bila kita dengar apabila Allah memulakan sesuatu dengan sumpah, maka kita perlu beri perhatian kerana Allah benar-benar bersungguh-sungguh untuk minta kita beri perhatian. Di dalam Al-Quran Allah ada sebut beberapa sumpahan kepada makhluk-makhluknya. Contohnya wasyamsi waduhaha, demi waktu, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari, demi bulan. Wal ardi, contohnya demi bumi. Allah bersumpah kepada makhluk-makhluknya. Tetapi di dalam Al-Quran bila Allah bersumpah wal asri, demi masa,
Masa tak boleh dilihat. Tetapi bulan, bintang, bumi, semua itu waktu duha pun kita boleh lihat. Waktu duha keluar cahaya duha dan sebagainya. Dan keempat-empat yang disebutkan tadi contoh tu, semua itu kita tidak akan ditanya. Kita tak akan ditanya tentang bulan, tentang matahari, tentang bumi. Kita tak akan ditanya. Tetapi apabila Allah bersumpah demi masa, maka kita akan ditanya tentang masa. Sebab itu hadis Nabi sebut di padang mahsyar kelak, kaki ataupun berdirinya manusia itu tidak akan berganjak di padang mahsyar kelak, melainkan ia ditanya tentang beberapa perkara. Yang pertama iaitu tentang waktu hidupnya, apa yang telah dia perlakukan. Cuba kita bacakan surah Wal-Asr. Sama-sama kita baca, boleh? Kita baca dulu, lepas tu kita tengok terjemahan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh kuat-kuat tak? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Firman Allah yang bermaksud demi masa, wal asr, demi masa, wal asr, lagi Allahu akbar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya apabila Allah gunakan takkid, Allah menyatakan kesungguhan, Allah menyatakan penekanan, inna, sesungguhnya. Kalau saya sebut perkataan kan, saya ni manusia biasa, guna tu biasa je lah. Memang orang perempuan lagi lah suka guna perkataan takkid menguatkan ni. Bang, sungguhnya saya sangat penat. Dia nak cakap dia penat sangat lah tu. Orang lelaki dia jarang guna perkataan-perkataan penguat-penguat ni. Bang, penat ke? Penatlah juga. Padahal dia penat sangat. Yang orang perempuan tak adalah penat sangat. Bang, saya penat sangat penat. Tak tahulah dia nak cakap dia beribu-ribu lemon penat tu. Jadi, apabila Allah menggunakan perkataan yang takkid untuk menguatkan, sedangkan Allah tak perlu pun nak menyatakan sesuatu untuk menguatkan, kerana kata-kata Allah itu maha benar. Tapi bila Allah guna, maksudnya ia betul-betul. Bila Allah sebut innal insana, sesungguhnya insan, manusia. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, ada Allah seru dengan perkataan al-mu'minun, ada juga as-salihun, as-salihin, ada al-muslimun. Tapi bila Allah guna perkataan insan, Allah sedang menghinakan kita. Sebab perkataan insan ia bermula daripada perkataan nasia, iaitu lupa. Sesungguhnya makhluk pelupa ini iaitu insan, iaitu manusia. Manusia yang pelupa ini, innal insana lafi khusr. Mereka ini dalam keadaan kerugian. Lafi khusr, benar-benar rugi. Sebab ada huruf lam di situ. Lafi khusr, benar-benar dalam keadaan kerugian. Illa, di situ adanya perkataan kecuali. Illa, kecuali. Maksudnya sebahagian besarnya rugi, kebanyakannya rugi, hampir semuanya. Maksud nak sebut kebanyakannya sangat-sangat rugi. Illa, kecuali. Sangat sedikit maksudnya. Illallazina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, mereka yang selalu mengingat tentang kebenaran, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, yang sentiasa mengingat tentang kesabaran. Allahu akbar. Sebab itu muslimat sekalian, jangan kecewa. Kenapa saya sebut muslimat? Sebab orang perempuan yang suka mengadu pada saya. Orang lelaki jangan mengadu. Jadi saya tak tahulah muslimin macam mana keadaan dia. Tapi ramai orang perempuan suka mengadu pada saya. Ustazah, saya dah letih dah bagi nasihat kat suami saya. Tak ada nak berubahnya dia. Ustazah,
saya dah letih dah nasihat anak-anak. Ustazah, saya rasa macam dah malas nak cakap dah dengan suami saya. Saya je asyik nak baca Al-Mulk, dia tak nak. Contohlah apa-apalah. Saya nak berubah. Saya ingatkan dia baca selawat. Dia kata, awak nak baca, jangan nak bising-bising. Allahu Akbar. Bila kita baca firman Allah ini, bila Allah sebut siapakah orang yang tak rugi itu, adalah orang yang sentiasa ingat mengingat tentang kebenaran. Orang yang sentiasa ingat mengingat tentang kesabaran. Dan orang yang sentiasa beramal soleh. Allahu Akbar. Jadi bila Allah takdirkan kita dapat suami yang kurang ingat kepada Allah, dapat isteri yang kurang ingat kepada Allah, dapat anak yang kalau tak diingat dia tak buat. Ustazah, sampai bila anak saya kau tak suruh semayang? Tak semayang dia. Kalau saya tak kejutlah suami saya, tak bangun dia. Allahu Akbar puan. Kalau puan dapat anak macam robot, sekali je cakap, esok terus buat, tak payah cakap lagi, puan rugi. Kalau sekali je cakap, esok bangun awal, dah seumur hidup dia bangun awal. Kalau sekali cakap, stoken ni letak tempat betul ni, sekali je cakap, lepas tu stoken semua. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa anak kita selalu kena cakap selalu? Hari-hari kena cakap, beg sekolah siapa ni, kenapa tak letak dekat tempat? Saya cakap macam ni sebab saya pun sama lah. Saya ada anak 7 orang kan, 5 orang dah sekolah. Rasa pesan benda sama je hari-hari. Bawa balik beg sekolah kat situ lah. Stoken macam tu lah. Kasut sekolah pun kena pesan. Bila kita balik ni kasut siapa tak letak atas rak ni. Bila pagi-pagi kena sound selalu. Kemas bilik dulu sebelum pergi sekolah. Kadang-kadang tu kan tak tahan, tak sabar. Sampai bila Umi nak cakap benda yang sama. Betul tak ayat tu? Biarlah macam tu sampai mati. Supaya kita kekal saling ingat mengingat tentang kebenaran. Kalaulah anak kita ni macam robot, semua dia buat macam kita nak, dah hari kedua kita nak cakap apa lagi? Kita nak nasihat apa lagi? Kalau sekali je nasihat, makan elok-elok, jangan gopoh-gapah. Lepas tu dah elok, tak ada gopoh-gapah. Dah kita tak ada dah lagi peluang nak nasihat tu. Tapi kenapa manusia Allah ciptakan pelupa? Kita pun lupa, anak pun lupa, suami pun lupa, isteri pun lupa, supaya kita kekal. Ayat tadi tu, manusia ini lupa, sesungguhnya manusia ini dah keadaan lupa, kecuali sebab semua manusia lupa, kecuali mereka yang tetap sabar mengingat-ingat tentang kebenaran. Allahu Akbar. Maka kalau orang perempuan membebel, sampai bila saya nak kejutkan awak bang? Oi, kalau saya mati ni awak ni siapa nak kejut tak tahu. Saya kahwin barulah. Masya Allah. Jadi kita bila faham tentang konsep dalam surah Al-As tu, kenapa Allah mulakan dengan perkataan lupa? Kemudian Allah kata, kecuali orang yang sentiasa sabar tadi tu, mengingat kebaikan dan sebagainya. Allahu Akbar. Cuba perhatikan kalimah illallazina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab di sana ada orang bukan Islam, dia banyak amal soleh dia. Kita dapati ada orang bukan Islam lagi kuat membantu orang susah, lagi hormat ibu ayah, lagi kuat sabar daripada kita orang Islam. Tetapi segala perbuatan baiknya itu tidak diterima oleh Allah, sebab dia tidak ada iman kepada Allah. Sebab itu syarat amal soleh untuk diterima adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit sebanyak kita tadabbur sikit dalam surah Al-As. Bila Allah sebut tentang masa, maka insya-Allah kita berkekalanlah untuk menjadi orang yang beriman, beramal soleh, mengingat-ingat tentang kebenaran dan ingat-ingat tentang sabar. Allahu Akbar. Ada orang bila diingatkan tentang sabar, dia lagi marah. Contoh, dia tengah marah, lepas orang cakap, sabarlah. Memang kau tengah sabar ni. Dia lagi marah. Kalau tak sabar ni dah lama dah, tengah sabar lah ni. Sabar macam mana lagi? Dah sabar lah ni. Allahu Akbar. Siapa tu ya? Ibu-ibu ke? Oh geng, semua macam tu ya. Masya Allah.
Tapi saya nak kongsi satu tip. Yang mana bila anak saya guna, menjadi jugalah sekali-sekala. Bukan selalu. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Biasanya sabar ni lawan marah, betul tak? Kalau kita nasihat orang jangan marah, dia lagi marah. Janganlah marah. Mana ada marah? Lagi marah. Ini bukan marah, ini tengah sabar ni. Gelak tu macam biasa kan? Tapi Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagi kamu syurga. Allahu Akbar. Balik ni, test suruh anak sebut macam tu. Lepas ni kalau nampak Umi marah, mak marah, cakap jangan marah Umi, bagi Umi syurga. Agak-agak nak marah lagi tak? Subhanallah. Kalau sebut jangan marah saja, lagi marah. Tapi memang bila anak saya sebut Umi jangan marah, bagi Umi syurga. Okey, baik. Dia pandai guna teknik tu. Tapi subhanallah, sebab apa? Marah bukan satu pengajaran. Kita tetap tegur anak bila dia buat salah. Anak akan terkesan dengan nasihat, bukan dengan marah. Kalau kita marah-marah, yang dia dapat adalah kemarahan kita saja. Dan hati dia boleh jadi lebih keras selepas itu. Tapi kalau nasihat dengan baik, ingat-ingat tentang kebenaran dengan baik, maka itulah akan insya-Allah membentuk dirinya menjadi anak yang baik. Sebab itu kalau orang nasihat kita, janganlah marah, bagi kamu syurga. Bila sebut tentang syurga, hati kita ni terus sejuk. Betul atau tidak? Saya pernah ada pengalaman, masa tu pergi umrah hujung tahun 2018. Itulah umrah pertama kali kami suami isteri. Ada sekali itu, saya keluar untuk, dah nak masuk waktu, dah azan dah. Jadi pergi bulan 12, ramai dia macam musim haji kan. Jadi ditakdirkan saya dah batal wuduk, jadi nak kena ambil wuduk. Kan jauh tempat ambil wuduk. Kalau Masjidil Haram ni jauh di Mekah. Kemudian bila dah selesai wuduk, dah tak muat nak masuk, terus tak boleh masuk. Jadi solatlah di koridor luar tu. Koridor luar tu kan kotor sikit kan. Orang makan, orang lepak, pengemis dan sebagainya. Jadi bila time nak solat, orang sebelah saya pun tak faham dia cakap bahasa apa. Orang sebelah sana pun tak faham. Kan kadang tu kita di jemaah di Mekah, di Madinah ni, kita bercakap macam itik dengan ayam. Betul kan? Semua tak faham bahasa. Kita cakap Arab pun dia tak faham. Kita cakap orang putih pun dia tak faham. Dan kita pun kadang tanya awak daripada mana, lagi dia tak faham. Allahu Akbar. Tapi ceritanya, masa tu saya ni duduk sini, tengah sebelah saya ni ada seorang wanita. Dia ada sejadah panjang lah. Lalu dia hampa dia seorang je. Dia pun berdiri. Sebelah sana pula ada wanita yang lain. Dia tarik sejadah tu, dia hampa untuk 3 orang. Saya, orang ambil. Dia main tarik macam tu. Dia nak cakap pun dia tak faham. Orang yang pemilik sejadah marah. Dia tarik balik sejadah, dia pun hampa balik. Lepas orang sebelah situ pula, dia bertegas juga. Dia tarik balik, dia hampa balik. Saya dibimbang bila nak semayang macam ni. Yang ni tarik, pemilik sejadah tarik. Dia kata ni sejadah dia. Akhirnya orang yang ketiga tu dia cakap apa? Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jannah. Orang ni pun yang tengah ni pemilik sejadah, Al-Jannah, Al-Jannah. Dia pun hampa. Lepas solat, yang ketiga tu dia solat sunat. Orang pemilik sejadah ni hampa penuh pada dia. Lepas tu dia cakap pada saya, Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jannah. Maksudnya dia ni dapat syurga insya-Allah. Saya nak cakap apa cerita ni? Bila pergi Mekah, pergi Madinah, masing-masing tak faham bahasa. Tapi bila sebut Al-Jannah, syurga, faham tak? Faham. Lepas daripada tu saya belajar apa? Macam mana nak selesai ada masalah, sebut Al-Jannah je, settle masalah. Dekat Mekah, dekat Madinah tu. Al-Jannah. Duduk orang sebelah, kita nak cakap apalah ni kan. Orang tak kenal. Cakap putih bahasa Arab semua dia tak faham. Sebut Al-Jannah. Saya buat macam ni.
Al-Jannah. Oh, menangis-nangis, peluk-peluk. Bolehlah guna bahasa tu, senang. Al-Jannah. Macam tega sangatlah tu. Sebab Masya Allah, syurga bila sebut semua akan lebur. Kemarahan, pentekaran, apa saja, syurga. Lepas ni kalau ada orang marah, kita sebut la taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagi kamu syurga. Kata ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je lah. Takut ingat la taghdab, apa sambungan. Orang tu tak sempat dengar, dia dah marah dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tentang masa ni saya nak bacakan satu hadis Nabi di dalam kitab yang sangat bagus, namanya Haruman Rohani, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita tahu ini tok guru kita ni, iaitu Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Haruman Rohani. Tok guru kita ni masih hidup lagi ni. Masih lagi mengajar kuliah, dah tua tapi lagi kuat lagi. Iaitu satu hadis yang sangat baik untuk kita perhalusi pada malam ini, sebagai untuk melengkapkan tajuk kita, iaitu tentang masa dan kehidupan kita. Iaitu hadis yang ke-6 dalam kitab ini, tajuknya adalah menuntut ilmu bererti melalui jalan ke syurga. Jadi insya-Allah daripada hadis ini, mudah-mudahan kita akan istiqamah untuk menuntut ilmu. Jangan lemah semangat. Saya terus baca terjemahannya sebab hadisnya panjang. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, bererti dia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Itu biasa kita dengarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu jannah. Barang yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Sesungguhnya, sambungan hadis ini, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Malaikat menghamparkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Kalaulah dibuka hijab kita ini, kita akan dapat melihat betapa ramainya malaikat berada bersama dengan kita dan menghamparkan sayapnya untuk kita, kerana sukacitanya para malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Manakala seluruh makhluk yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun untuk orang-orang yang alim, sehingga ikan yang ada di laut turut sama mendoakannya. Sesungguhnya kelebihan orang yang alim berbanding orang yang abid, iaitu ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, wang emas dan dirham, wang perak, tetapi yang diwariskan oleh mereka ialah ilmu. Maka sesiapa yang mengambil ilmu, bererti dia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Sebab itu ibu-ibu sekalian, di rumah kita sebenarnya ada manusia yang sentiasa menempuh perjalanan menuntut ilmu. Siapa? Anak-anak kita, ibu-ibu sekalian. Hari-hari pergi sekolah, betul tidak? Hari-hari pergi sekolah, hari-hari anak kita pergi universiti, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, anak-anak kita itu setiap hari menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu. Di sekolah itu mereka belajar tentang ilmu-ilmu Allah, sama ada ilmu agama, ilmu. Sebab itu bila kita menyantuni mereka, bila kita sabar dengan mereka, mudah-mudahan dengan itu kita dapat bahagian. Kita mudahkan anak kita nak menuntut ilmu, kita ringankan dia, kita tak bebankan dia, kita doakan dia. Mudah-mudahan dengan itu ada bahagian kita. Kita dah tak kuat dah nak belajar ilmu macam anak-anak kita hari-hari pergi sekolah. Kita ni kadang-kadang tu subhanallah kita tak perasan. Di dalam rumah kita sendiri ada orang yang sedang mewakafkan diri dia untuk belajar ilmu-ilmu. Bukan senang nak belajar hari-hari. Dia orang boring ke tak boring ke, takut ke tak takut ke, kena juga paksa pergi sekolah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan itu kita lebih sabar menyantuni anak-anak kita. Seterusnya saya nak baca hadis yang seterusnya, kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Allah sebut
Nabi SAW bersabda yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, sabda Nabi SAW riwayat Tirmizi, siapa yang keluar mencari ilmu maka dia sebenarnya sedang berjihad di jalan Allah. Siapa yang mencari ilmu maka yang demikian itu akan menghapuskan segala dosanya yang lalu. Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa yang mencari ilmu maka Allah akan menjamin baginya untuk mencukupkan rizkinya. Allahu Akbar. Itulah jalan-jalan yang ditempuh kita pada malam ini, insya-Allah. Maka kita akan dapat keluasan rizki dan lain-lain yang disebutkan oleh hadis Nabi sebentar tadi, insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk seterusnya saya nak baca pula satu kitab yang lain dan ia ada kaitan dengan apa yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh kita yang viral. Iaitu tentang apa? Tentang seorang individu, seorang manusia. Tentang siapa? Abam. Oh, macam mana tahu saya nak cakap pasal dia? Dia lagak minum air dulu. Masya-Allah. Masa saya sampai pukul berapa ni? Sampai tahajud ke? Sekarang pukul berapa ya? Cik suami, okey ya? Subhanallah. Sekarang pukul 10. Lebih kurang 10.15 kita berhenti, macam tu ke? Lebih kurang lah 10.15, 10 suku macam tu. Sama lah tu. 10.30. Allahu Akbar, Masya Allah. Mengah sikit ni sebab suara kurang ada. Saya ingin bercakap sikit di yang mulia, di rumah Allah yang mulia ini, tentang suatu kematian yang indahlah pada pandangan kita, pada penilaian kita manusia yang lemah ini, iaitu tentang kematian Abang Boceh kan. Tentang pemergian Abang Boceh. Ibu-ibu sekalian, kenal ke Abang Boceh ni? Kenal. Ada yang kenal, ada yang tak. Ibu-ibu sekalian, minat ke Abang Boceh? Minat dia. Ada yang tak minat, ada yang minat. Tetapi yang peliknya Abang Boceh ni, ada orang tak kenal, terutamanya orang-orang tua tak kenal Abang Boceh ni. Tapi kenal dia setelah dia mati. Masa dia hidup tak kenal, lepas dia mati baru kenal. Ada orang masa Abang Boceh hidup dia tak minat. Tapi lepas dia mati baru dia minat. Masya Allah. Masa hidup orang tak puji. Tapi lepas mati baru dia dipuji orang. Masa hidup orang tak tahu kebaikan dia. Tapi setelah mati baru orang tahu kebaikannya. Allahu Akbar. Dalam satu kawaid fiqh, dari sudut kaedah fiqh ataupun dalam bab hukum, dalam bab syariah hidup kita ni, manusia ni, ada satu kaedah tu namanya nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya mampu menghukum sesuatu dengan zahir. Maksud saya ialah kita tak mampu nak menghukum kematian Abang Boceh ni dari sudut batinnya, kita tak tahu. Hakikat sebenar kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita manusia biasa hanya mampu menghukumkan dari sudut zahirnya sahaja. Dan zahir kematiannya kelihatan seperti kematian yang baik. Dan dah ramai alim ulama mengatakan Abang Boceh ini dia memperolehi, dikurniakan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik bagi kehidupannya. Allahu Akbar. Maka di situ kenapa dinilaikan begitu? Cuba kita perhatikan. Saya bukan nak kupas detail, tidak. Sebab nak ambil pengajaran dan nak baca kitab ni. Kenapa dia diberikan kelebihan seumpama itu? Subhanallah. Dia bila lepas dia meninggal dunia, Masya Allah, kita boleh dapati ribuan manusia kan solatkan jenazah ni. Dan solatkan jenazah ni bukan orang-orang biasa. Dan diramai di kalangan alim ulama, orang-orang soleh. Yang ramai memenuhi masjid tu bukanlah di kalangan peminat-peminatnya saja. Dan ramai juga yang tak kenal pun siapa Abang Boceh tu. Orang tua, orang itu, orang ini. Dan kita dapati ramai orang-orang yang terkenal, tapi saat meninggal tak ramai macam tu. Ramai artis yang meninggal, saat meninggal tak macam tu. Ramai penghibur yang terkenal, saat meninggal tak begitu. Dan tak pelik kalau alim ulama meninggal, orang ramai begitu tak pelik. Tapi bila penghibur, orang biasa, orang yang ketika hidupnya bukanlah dilihat sebagai orang soleh, bila meninggal sampai ribuan tak muat masjid mengiringinya, sampai ke pekuburan pun sampai jam, sampai ribuan, itu luar biasa.
Allahu Akbar. Sebab itu alim ulama cuba lihat apakah kebaikan, apakah kelebihan, apakah amal-amal soleh yang dibuat oleh Abang Boceh ni. Nama sebenarnya sangat indah. Boleh tak saya gunakan nama dia yang sebenar? Iaitu Said Omar. Subhanallah. Saya sendiri, masa hayat dia, saya tak tahu nama dia yang sebenar. Lepas meninggal baru tahu. Nama dia adalah Syed Omar. Said Omar. Said Omar Mokhtar. Masya Allah. Memang peminat dia ke? Oh, peminat. Suka tengok dia. Masya Allah. Tu yang dia tahu tu. Jadi yang pertama, kita tahu kelebihannya adalah yang pertama, dia sangat menjaga ibu dan ayahnya. Tapi banyak cerita dia dengan ibu. Jadi sebab ibunya lagi saja yang masih ada. Jadi bagaimana dia sangat menjaga ibu dia, menjaga hati ibunya, kebajikan ibunya. Dia sanggup belanjakan banyak mana untuk kesembuhan sakit ibunya, sakit lutut tu kan, sampai 60,000. Dia sediakan rumah yang terbaik untuk ibunya. Sampaikan saya dengar ada kata-kata dia tu, dia kata, saya selesaikan dulu anak adik-adik. Dia bukan fikir pasal diri dia. Adik-adik dah nikah semua, barulah dia nikah. Kedua dia sebut, saya beli rumah yang selesa, bawa mak saya duduk dalam rumah tersebut. Kemudian saya bawa beberapa orang perempuan, wanita untuk jadikan isteri. Sebab mak saya tak berkenan, saya tak terima. Sampailah saya bawa isteri saya sekarang, itu yang mak saya berkenan, saya nikah. Maksudnya betul-betul jaga perasaan ibunya. Saya bila sebut begini, wahai ibu-ibu sekalian, jangan kita nampak anak kita. Ramai ibu-ibu dia update dalam satu WhatsApp. Tengok macam Abang Boceh tu. Kalau nak dapat husnul khatimah, jaga mak elok-elok. Dia jadi peli anak-anak dia, jadi bahan untuk peli ataupun nasihat anak-anak. Kalau anak tu boleh menjawablah, mak tu macam mana dengan mak sendiri? Faham tak? Bunyi macam kasar. Tapi anak takkan cakap macam ni. Bila kita tengok kelebihan Abang Boceh, bagaimana dia jaga mak dia, jangan kita tengok anak kita macam mana jaga kita. Tolong tengok macam mana kita dengan ibu ayah kita. Ini orang mukmin. Orang mukmin apabila datang kepadanya peringatan ataupun suatu iktibar, dia bukan tengok orang lain, dia bukan muhasabah orang lain, dia bukan muhasabah anak-anak dia, tapi dia muhasabah dirinya sendiri. Lalu ingatlah kita semua, masa ibu ayah kita dulu ada, bagaimana kita jaga dan menghormati ibu ayah kita. Jadi kalau ibu ayah kita dah meninggal dunia, kita belum terlambat, sebab kita masih hidup. Dan ramai mana anak-anak hari ini, dia lagi banyak berbakti kepada ibu ayah selepas ibu ayah dia meninggal, berbanding saat ibu ayah dia masih hidup. Sebab apa? Kerana setelah ibu ayah dia meninggal, hari-hari dia baca surah Yasin. Masa ibu ayah dia hidup, dia tak baca Yasin. Tapi lepas meninggal, kerana dia menyesal, kerana dia sedih, kerana dia rindu, akhirnya hari-hari dia baca surah Yasin, dia sedekahkan kepada ibu ayah. Semasa ibu ayah dia hidup, dia tak sempat jaga. Dulu hidup susah, sekarang dah hidup senang. Lalu dia banyak bersedekah. Lalu setiap kali dia sedekah, dia niatkan untuk ibu dan ayahnya. Masya Allah. Maka selagi mana kita hidup, kita boleh berbakti kepada ibu ayah kita. Bukan sekadar waktu dia ada, tetapi lebih banyak adalah ketika mereka telah pun tiada. Kemudian amalan yang kedua Abang Boceh ni ataupun Syekh Omar ni, Masya Allah, apa yang dia buat, dia sangat menjaga kebajikan adik-beradiknya. Hari ni ramai orang buat tak tahu adik-beradik, tapi dia tolong orang yang jauh. Kemudian yang ketiga, dia banyak membantu fakir miskin. Jadi yang saya nak sebut, yang saya nak bacakan sekarang adalah dalam bab menjaga hubungan silaturahim, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bacakan kitab Al-Kabair, iaitu bab-bab dosa besar, insya-Allah. Siapa yang ngantuk boleh je nak tidur ya. Saya tahu semua penat hari ni. Oh, hari ni cuti. Johor cuti hari Jumaat kan? Ke kerja hari ni? Cuti. Tapi insya-Allah lebih masa sikit tak apa, kita habis 10.30 ya, insya-Allah. Dalam kitab ini disebutkan tentang dosa yang ke-9, bab dosa besar adalah dosa memutuskan hubungan keluarga. Dan ini yang dibuat oleh almarhum kan, oleh almarhum Syed Omar tadi,
iaitu dia sangat menjaga hubungan kekeluargaan. Dan saya memilih tajuk ini kerana hari ini ramai orang tak sedar apa yang sedang dilalui ataupun dibuat. Perkara itu adalah satu dosa yang sangat besar. Dan dosa itu boleh menyebabkan terhalangnya dia dapat rahmat Allah, terhalangnya dia dapat husnul khatimah, terhalangnya dia nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kepada Allah yang mana dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim itu. Allahu akbar. Perkataan silaturahim, silah maksud dia hubungan, rahim adalah rahim. Kita ni sama-sama kawan-kawan ni kita panggil ukhuwah, iaitu hubungan kasih sayang, hubungan persaudaraan. Bila sebut silaturahim, ia adalah hubungan yang melibatkan rahim. Saya tanya, kita dengan sepupu silaturahim ke tidak? Tidak. Kalau adik-beradik hubungan rahim ke tidak? Samalah, hubungan rahim sebab daripada rahim ibu, adik-beradik. Sepupu silaturahim ke tidak? Silaturahim lah. Ada kaitan rahim siapa? Rahim nenek. Kalau mak saudara, silaturahim ke tidak? Ada kaitan dengan wan, tok nyang, atas lagi. Maksudnya mak saudara, pak saudara, sepupu, dua pupu, tiga pupu, nenek, atuk, moyang, tonyang, tonyuk, apa lagi tu? Atas lagi. Semua tu ada kaitan silaturahim. Ada hubungan rahim. Inilah yang disebutkan siapa yang memutuskan silaturahim ini merupakan dosa-dosa yang besar sehingga tidak mencium bau syurga. Jadi saya nak bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya riwayat Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Makana lahu wafa wa lam yusin ilaihim wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihim, lam yaqbalillahu min sadaqatihi wa la yanzur ilaihi yaumal qiyamah." Allahu akbar. Bila saya baca hadis ni, saya rasa sangat takut. Dan saya bila baca hadis ni, saya jumpa bila baca kitab ni. Sebelum ni saya tak jumpa. Sebab sayalah yang jahil. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai keluarga yang fakir, miskin, yang lemah, yang susah, tetapi dia tidak mahu berbuat baik kepada mereka, bahkan memberi sedekah kepada orang yang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allahu akbar. Saya ulang lagi sekali para jemaah sekalian. Hadis ini Nabi sebut, barang siapa yang mempunyai ahli keluarga yang susah, yang fakir miskin, yang lemah, tetapi dia enggan membantunya dan dia memberi kepada yang jauh, orang luar dia bagi, Allah tidak mahu menerima sedekahnya dan Allah memalingkan wajahnya di hari kiamat kelak. Hari ini ramai mana orang dia bersedekah kepada yang jauh. Bila ada orang minta sedekah, memang dia pemurah. Dia transfer ke sana ke sini. Syariah care dia transfer. Muslim care dia transfer. Aman Palestin dia transfer. Bukan saya kata tak boleh. Memang itu kewajipan kita juga. Maksudnya dia pemurah. Dia tolong anak yatim. Dia bagi kat tahfiz itu ini, wakaf masjid dan sebagainya. Tetapi ada ahli keluarganya, adik-beradiknya yang susah, ada sepupu sepapatnya yang susah, ada mak saudaranya yang susah, ada tok saudaranya yang sudah susah contohnya, tapi dia tak bagi. Jadi Nabi sebut orang yang begini Allah enggan terima sedekahnya dan Allah memalingkan wajahnya di padang mahsyar kelak. Maksudnya Allah benci, Allah tak mahu melihat wajahnya. Berhati-hati para muslimin muslimat sekalian. Kadang-kadang kita ni kalau orang luar susah, kita murah hati sebab kita tak ada sejarah dengan dia. Tapi kalau adik-beradik yang susah, kita berat hati nak tolong. Kadang ada history apa, kenangan pahit masa membesar dulu. Dia anak manja contohnya. Kau dulu mak manjakan kau, semua kau dapat. Aku ni mak tak suka saya sekarang. Bila kau susah, kau rasalah macam mana hidup susah.
Ada juga orang tu dia tak nak tolong sepupu dia bukan apa. Dia geram dekat mak sepupu dia tu, mak saudara dia lah. Mungkin ada kenangan apa. Tak nak tolong tapi geram dekat mak saudara tu. Sebab dulu masa kecil dia selalu panggil saya hitam. Contohlah. Kan? Maksudnya dia ada dendam, kena buli, kena kata, kena kutuk. Maksud saya ialah, kenapa kita susah nak membantu ahli keluarga terdekat? Sebab kita ada sejarah, mungkin ada peristiwa yang pahit, mungkin ada kenangan yang pahit, menyebabkan kita berat hati nak tolong adik-beradik. Sebab kita rasa lebih suka tengok dia susah, sebab dulu dia tak nak tolong kita ketika kita susah. Tapi orang luar, kita tak ada kaitan langsung, kita tak ada cerita, kita tak ada history. Sebab itu siapa yang membantu orang yang sangat susah dia nak bantu, sesungguhnya bantuan dia itu lebih tinggi nilainya. Jadi insya-Allah cuba kita perhatikan, ada tak adik-beradik kita yang susah, ada tak anak-anak kita yang susah. Ini satu hal juga muslimin-muslimat sekalian. Hari ini ramai ibu bapa dia tak nak tolong anak-anak dia. Dia kata, "Ustazah, saya kenapa? Anak saya tu dia nak sangat nikah dengan lelaki tu. Saya tak berkenan, saya dah tahu orang lelaki tu tak boleh tanggung sangat anak saya. Saya nak nikahkan dia dengan lelaki lain yang lebih terjamin." Akhirnya dia kata, biarlah dia rasa hidup susah. Allahu Akbar. Ada juga ibu ayah dia punya prinsip, biarlah dia belajar hidup susah. Saya dulu pun mula hidup susah juga. Bukan senang, biar dia tahu bukan senang nak hidup senang. Sekarang bukan sama macam dulu. Dulu kalau pendapatan sekian-sekian boleh hidup. Sekarang ya Allah sangat dahsyat. Sebab itu ibu ayah yang faham, kalau dia tengok anak yang susah, dia tahu itulah ahli keluarga, itulah darah daging, itulah silaturahimnya, maka dia tetap akan membantu anaknya yang susah. Dia tak akan berkira. Dan insya Allah rezeki ibu ayah ni tak pernah putus. Wallahu alam. Kalau ibu ayah saya lah, bukan nak puji sangat. Adik-beradik saya 10 orang dan 9 orang nikah. Tapi kebanyakannya nikah dalam keadaan kalau mampu nikah. Maksudnya nikah masa belajar. Saya dengan suami dulu pun, suami saya tengah belajar UTM Skudai tu. Saya balik daripada Mesir terus nikah. Dah tak sabar-sabar dah nak nikah. Mak mertua kata, tunggulah habis belajar dapat kerja baru nikah. Saya kata tak apalah, insya-Allah murah rezeki. Memang betul murah rezeki lepas nikah. Tapi yang masukkan bagi bantuan ahli keluarga lah, mak, ayah lah. Mak telefon, ada duit tak nak belanja? Tak ada, mak pun masuk. Mak telefon, lepas tu mak tengok kita ni pakai motor, dah mengandung dah sarat pergi motor, takut bahaya. Mak kata baliklah, nantilah mak ayah buat urusan beli kereta. Sampai beli kereta tolong beli. Bukan mak ayah saya banyak duit tak, tapi angsuran tu suami kerja bayarlah. Maksudnya dia tolong sampai peringkat tu. Pergi rumah anak tak ada mesin basuh sampai dah berapa lama kah? Sebab tak mampu kan, belikan. Esok dah mampu, bayarlah balik. Pergi tengok tidur atas lantai, belikan katil, belikan tilam. Maksudnya bukanlah saya nak puji mak ayah, tidak. Tapi macam mana mak ayah saya mempermudahkan anak-anak nikah, walaupun tak mampu, nak selamatkan agama, nak jaga maruah, permudahkan, tanggung semua. Esok kalau mampu, esok kalau tak, mak bagi hadiah saja. Mak ayah bagi hadiah saja. Sebab tengok bagaimana kehidupan hari ni nak mula survive tu tak sama macam dulu. Allahu Akbar. Jadi kalaulah kita faham konsep hadis ni, Allah tidak terima sedekah orang yang memberi kepada orang jauh, sedangkan qarabah ahli keluarganya ada yang susah. Perhatikan betul-betul. Kemudian yang kedua, Allah enggan memandang wajahnya di padang mahsyar kelak. Tengok ada tak tok saudara sepupu kita yang susah. Sebelum kita nak bantu orang jauh, bantu dulu ahli keluarga. Sebab itu perasan tak apa kata-kata Abang Bocek, Syekh Omar tu, dia kata apa? Dia kata kenapa hari ini ramai orang fakir miskin, orang susah. Kenapa ada orang yang duduk di jalanan, orang pengemis? Kerana mereka diabaikan oleh ahli keluarga mereka. Saya pernah ziarah orang miskin, orang susah, anak 8 orang, tengok rumah dia kosong, tak ada apa-apa makanan. Saya tanya makan apa Ustazah? Dah seminggu makan biskut kering, nasi pun tak makan. Anak 8 orang. Masa satu hari saya pergi lagi rumah yang sama, saya bagi salam, hanya jawab anak-anak je. Saya kata mak ayah pergi mana? Dia ada motor je. Mak ayah pergi Kuala Pilah, Seremban ke Kuala Pilah dalam 40 minit 1 jam macam tu. Naik satu motor 4 orang.
ayah, mak, anak lelaki nak hantar ke sekolah asrama untuk asnaf fakir miskin. Kemudian anaknya yang kecil, saya tanya dah makan? Tak makan lagi. Petang, tak makan dari pagi, tengah hari, petang belum makan lagi. Lepas tu bila saya berkenalan dengan isteri dia, dia kata, Ustazah, mak ayah saya orang kaya Negeri Sembilan. Kalau saya sebut, mungkin Ustazah kenal orang kaya. Tapi saya ni, sebab suami saya ni, mak ayah saya tak berkenan. Tapi suami saya, suami baik Ustazah. Dia berusaha keras, tapi kami tetap diuji dengan miskin. Sebab suami saya OKU, accident. Jadi dia nak terima kerja memang tak boleh. Ini je orang terima kerja dia jadi jaga. Kemudian dia usaha berniaga jual itu ini. Ada orang bukan tak berusaha, dia berusaha. Tapi Allah tetap takdirkan, Allah uji dia tetap miskin, dia bukan malas. Tapi Ustazah, saya memang minta bantuan keluarga saya, adik-beradik saya, semua tak nak tolong saya. Sebab itu memang betul macam Syekh Omar kata, hari ini ramai orang fakir miskin duduk merempak dan sebagainya kerana mereka diabaikan oleh ahli keluarga mereka. Mereka tentu ada ahli keluarga. Jadi kita janganlah rasa senang hati sebab kita bimbang, kita rasa takut. Di padang mahsyar kelak, rupanya sedekah kita yang pergi sana sini Allah tak terima. Sebab kita ada abaikan ahli keluarga kita, silaturahim. Na'udzubillah min zalik. Saya nak cerita satu kisah, insya-Allah, dalam kitab ini juga. Iaitu suatu kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa suatu ketika dia sedang menyampaikan pengajaran ataupun ceramah kuliah macam ni lah. Dia menyampaikan kuliah. Siapa yang sampaikan kuliah? Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Lalu Abu Hurairah menyebutkan tentang suatu peringatan bahawasanya Allah akan menyempitkan siapa yang suka memutuskan silaturahim, kecuali orang tersebut perlu pergi dari sini. Maka dalam hal tersebut, tiada siapa yang keluar melainkan seorang pemuda yang duduk di tempat yang terpinggir sekali dari kumpulan yang hadir dalam majlisnya. Abu Hurairah sebut begini, Allahu Akbar, aku akan menyempitkan sesiapa yang suka memutuskan silaturahim, kecuali orang tersebut harus pergi dari sini. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni kebanyakannya wali Allah. Apabila berlaku sesuatu, Allah buka hijab, dia boleh nampak. Jadi Abu Hurairah ketika sedang mengajar, dia sebut, aku akan menyempitkan orang yang memutuskan silaturahim, kecuali kalau orang itu pergi dari sini, keluar daripada majlis ini. Lalu bangunlah seorang pemuda yang duduk di hujung majlis tersebut. Pemuda itu lalu mendapatkan makciknya, mak saudaranya, kerana dia telah memutuskan silaturahim beberapa tahun lamanya. Dan dia membuat perdamaian, minta maaf dengan makcik dia tu. Maka makciknya lalu bertanya, apa yang menyebabkan engkau bertukar sikap begini wahai anak saudaraku? Dia dijawab oleh pemuda itu, sebenarnya aku pergi duduk di majlis Abu Hurairah. Lalu teman Rasulullah SAW itu, lalu dia berkata, aku akan menyempitkan terhadap sesiapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan, kecuali dia bangun dari majlisku. Sebab itu aku bangun dan aku mengambil keputusan untuk datang kepadamu. Maka berkatalah makciknya kepadanya, sekarang bangun dan pergi kepada Abu Hurairah itu serta tanyakan kepadanya, mengapa begitu? Maka pemuda itu segera kembali kepada Abu Hurairah dan memberitahu cerita yang berlaku antaranya dengan makciknya itu. Seraya bertanya kepadanya, mengapa orang yang memutuskan silaturahim tidak boleh duduk bersama dengannya? Pemuda itu bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa orang yang putus silaturahim tak boleh duduk di dalam majlis bersama dengan Abu Hurairah? Lalu berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun ke atas suatu kaum yang ada padanya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Allahu Akbar. Para muslimin muslimat sekalian, cuba perhatikan, kenapa rumah tangga kita kalau ada masalah? Kenapa anak kita ada masalah? Kenapa rezeki kita ada masalah? Mungkin ada ahli keluarga kita yang putuskan silaturahim. Mungkin ada suami kita yang tak tegur siapa yang putus silaturahim dengan ahli keluarganya yang dekat ataupun yang jauh. Mungkin kita sendiri ada bergaduh dengan adik-beradik.
Kerana Nabi sebut akan tertahan rahmat Allah kepada mereka yang memutuskan silaturahim. Dan kesannya kepada apa? Kepada kebahagiaan rumah tangga. Kesannya kepada apa? Kepada keelokan anak-anak. Dia akan beri kesan kepada anak-anak. Susah nak belajar, susah nak dengar kata, payah nak salat, kerana tertahannya rahmat Allah untuk sebuah keluarga yang sekiranya ada ahli keluarga yang memutuskan silaturahim. Allahu Akbar. Masya Allah. Seterusnya, satu hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulang lagi sekali, Nabi sebut apa? Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Para muslimin, muslimat sekalian, kita jaga salat, kita jaga aurat, kita datang majlis ilmu, kita banyak sedekah. Tapi kalau kita ada putus silaturahim, kita tetap tidak dapat masuk syurga Allah. Sebab ini peringatan daripada Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Maka pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masuk silaturahim itu? Nabi kata, bukanlah pergi menghubungkan yang baik tu. Kalau yang baik tak ada masalah. Yang baik, yang rapat tak ada masalah. Pergi berjalan, pergi makan, pergi minum. Tetapi yang menghubungkan silaturahim itu Nabi sebut mereka yang telah terputus lalu dia hubungkan. Yang bergaduh lalu didamaikan. Yang dah lama tak bertegur sapa lalu saling bertegur sapa. Janganlah kita menurut ego kita. Dia yang salah, bukan aku, biar dia lah yang tegur baru aku tegur dia. Tapi orang yang beriman, dia akan cepat segera, walaupun dia bukan dia yang salah, dia pergi menghubungkan, minta maaflah sahaja. Selama-lamanya orang yang meminta maaf tidak akan rugi. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, ada satu pintu yang akan dipanggil masuk ahli syurga, iaitu pintu apa? Pintu orang yang memberi kemaafan. Yang mana akan dipanggil, wahai orang-orang yang memberi maaf, masuklah ke dalam pintu ini. Salah satu pintu syurga Allah, iaitu pintu orang yang suka memberi maaf. Walaupun orang tidak minta maaf dengan dia, dia tetap memberi maaf. Walaupun bukan dia yang salah, dia tetap meminta maaf. Orang yang faham tentang hakikat ini, dia tak akan bertanggung untuk menghubungkan balik silaturahim. Walaupun ada peristiwa yang pahit bagaimanapun, kerana takut jadi penghalang daripada masuknya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang terakhir yang saya akan bacakan iaitu sebuah hadis kursi. Allah Ta'ala telah mengatakan bahawa rahim itu terambil dari huruf-huruf yang terkumpul menjadi nama dan sifatku. Sebut silaturahim, rahim, rahamim, rahim, nama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebab itu siapa yang menghubungi keluarganya, aku akan menghubunginya. Dan siapa yang memutuskan hubungan dengan keluarganya, aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Allahu Akbar. Hadis kursi adalah firman Allah. Allah berfirman, Allah kata, sesungguhnya siapa yang menghubungkan silaturahim, aku akan menghubunginya. Maksudnya Allah akan jaga, Allah akan menghubung, maksudnya hubungan dengan Allah itu baik. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskan hubunganku dengannya. Sampai begitu sekali muslimin muslimat sekalian. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saling berkasih sayang. Ibu ayah kadang risau tengok ada anak bergaduh, anak-anak tak bertegur siapa. Jadi ingatkanlah anak tentang hadis-hadis Nabi ini supaya mereka melepaskan ego, kemarahan dan sebagainya. Janganlah sampai mereka terhalang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah untuk kesudahannya, untuk penutupnya, dah angguk tadi tu, angguk macam nak terus, sekarang angguk dah lain macam dah. Angguk suruh berhentilah tu. Okey, insya-Allah. Kan antara kelebihan Abang Bocek ialah lepas dia meninggal baru terbuka ataupun terbongkar kebaikannya. Dia suka bantu orang susah, betul tak? Dia ada bayar yuran, pengajian, anak-anak yang sekolah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi saya nak bagi cadangan sebenarnya, apa yang mampu kita buat. Sebab ada juga orang cakap macam ni pada saya, Ustazah, saya rasa tak ada orang susah lah kawasan saya ni. Ustazah, saya rasa tak ada orang susah lah di bandar ni. Saya tengok semua orang senang, saya lah paling susah. Macam tu pula kan. Siapa yang tak cari, dia tak akan jumpa. Kalau cari, mesti jumpa orang susah.
Macam aib juga. Kalau tak cari tak jumpa. Kalau cari memang jumpa aib orang lain. Masya Allah. Cadangan saya kalau siapa yang betul-betul nak buat kerja cari orang susah ni, Masya Allah, cara yang paling mudah, insya Allah akan jumpa. Pergi jumpa cikgu-cikgu sekolah. Ataupun anak-anak kita kan sekolah kan, ada cikgu sekolah, dapatkan nombor telefon guru kelas. Ada telefon guru kelas kan, guru ham ke apa ke, ataupun guru kaunseling. Cubalah tanya, cikgu ada tak pelajar-pelajar yang susah? Biasanya cikgu memang tahu siapa anak murid yang susah. Sebab cikgu-cikgu tahu siapa pelajar yang tak bawa duit belanja sekolah. Siapa pelajar pakai kasut yang dah koyak. Siapa pelajar yang dah pakai baju singkat, baju buruk. Siapa pelajar yang tak mampu bayar yuran PIBG. Tak mampu bayar yuran sekolah. Subhanallah, saya dah pernah buat. Memang cikgu bagi senarai panjang. Memang ada ustazah ramai, ustazah nak berapa orang? Ui, tak adalah ramai sangat. Yang sakat yang kita mampu, mungkin kita kata nak bayar yuran sekian-sekian. Ada pula yang tanya macam ni, ustazah, saya risau kalau bagi duit, kan mak dia beli top up, Dia lain. Saya kata apa susah? Maksud saya ni, saya cakap ni, sampai saya tolong fikir sekali lah untuk ibu sekalian yang lebih fikir sangat ni. Kalau rasa risau, bagi duit kepada guru. Cikgu, duit ni untuk pelajar yang susah. Hari-hari untuk belanja dia RM3, cikgu. Jadi saya bagi sebulan 250 kepada cikgu. Hari-hari anak ni biar minta duit dengan cikgu. Boleh ya nak? Boleh. Sebab bimbang kalau bagi 250 terus habis. Mungkin ada keperluan lain. Tapi kita niat untuk belanja budak ni, nak tanggung dia belajar. Yuran pelajar ni saya bayar cikgu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bila tanya pasal anak saya, ada tak kawan-kawan yang susah? Anak-anak saya memang boleh cakap. Ada Umi yang tak bawa duit belanja. Habis tu buat macam mana? Kita share makanan. Saya tanya ada tak orang susah? Ada Umi, dia tak mampu nak beli tudung. Sampai dia kena marah dengan cikgu. Ada tudung warna kan, ada hari kena pakai tudung apa. Dah masuk bulan 2, dia tak mampu lagi beli tudung tu. Jadi kita kata tak apalah, kita beli tudung lebih, bagi. Maksudnya kalau kita cari memang akan jumpa. Kenapa orang yang suka bantu orang susah sampai dapat husnul khatimah? Saya nak bacakan beberapa hadis Nabi. Tadi tu kata dah yang terakhir kan. Hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau siapa nak cari, boleh cari dalam kitab tu. Google pun akan jumpa. Nabi bersabda, barang siapa yang berpagi-paginya menunaikan hajat keperluan saudaranya, tak kiralah ahli keluarga ataupun di luar ahli keluarga, maka lebih Allah cintai daripada iktikaf 10 tahun. Saya ulang lagi sekali. Barang siapa yang berpagi-paginya, tak kiralah pagi ke petang tengah, maksudnya dia menunaikan hajat keperluan saudaranya, ia lebih dicintai oleh Allah daripada iktikaf selama 10 tahun. Saya nak tanya muslimat sekalian, siapa yang pernah iktikaf 1 hari di masjid? 24 jam. Kita kalau dah tak boleh senang duduk, 6 jam, 8 jam, lagi tak senang duduk. Lepas zikir, baca Quran, lepas baca Quran, solat, lepas solat, tidur, lepas tu baca Quran. Mungkin setengah hari je kita mampu. Pahala iktikaf untuk 1 hari berapa banyak? Sabda Nabi SAW, 1 hari iktikaf di masjid, Allah akan menjarakkan dirinya dengan neraka 3 parit. Kita kalau tak baca hadis ni sampai habis, 3 parit kecil ya. Parit kita boleh langkah. Tapi Nabi sambung, 1 parit ukurannya, jaraknya adalah antara timur dan barat. Hujung bumi ke hujung bumi. Kita pernah tak dah habis jalan Johor Bahru ni? Tak pernah. Allahu Akbar, 3 parit 3 kali, timur dan barat. Itu kalau 1 hari iktikaf. Bayangkan Nabi sebut, orang yang menunaikan hajat keperluan, bantu orang susah, dia punya kelebihan dan juga dia punya ganjaran lebih baik daripada iktikaf selama 10 tahun. Kalau 1 hari begitu besar pahala, bayangkan kalau iktikaf 10 tahun tetapi menunaikan hajat keperluan, bantu fakir miskin orang susah, lebih baik daripada itu.
Sebab itu tak pelik bila abang bocah dapat kelebihan kematian yang sebegitu rupa. Kerana dia seseorang yang sangat suka membantu al-fuqara wal masakin. Jadi mudah-mudahan daripada itu insya-Allah kalau kita faham betul tentang hadis ini, tak ada orang miskin di Johor Bahru ni. Masing-masing sibuk cari. Tak ada orang miskin di sekolah-sekolah anak kita. Tak ada orang miskin di sekitar-sekitar subhanallah taman kita, kampung kita. Sebab kita akan mencari. Sebab kita beriman dengan betapa besarnya pahala orang yang menunaikan hajat ataupun keperluan saudara-saudaranya yang lain. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Saya rasa sekadar itulah ceramah pada malam ini. Dan kami perlu terus bergerak balik Seremban. Sebab pagi besok pukul 9 ada ceramah di Negeri Sembilan sendiri. Kemudian di Melaka. Jadi memang habis je kuliah ini kami terus kena bergerak. Dan kerana itu juga saya tak sempat untuk bertemu, bersalam semua, minta maaf ya. Tak sempat untuk ambil gambar ke apa, bukan tak nak menyantuni. Tapi sebab perlu segera untuk pulang, ini pun tak tahu pukul berapa akan sampai. Dan insya-Allah di luar sana ada jualan buku ni, Sahabat Dunia dan Akhirat. Kenapa saya namakan Sahabat Dunia dan Akhirat? Sebab hadis yang disebutkan tadi, kawan boleh tarik kawan untuk sama-sama masuk syurga insya-Allah. Kalau suami isteri jadi kawan, ia jadi lebih rapat. Sebab kawan boleh saling nasihat-menasihat. Ibu dengan anak kalau boleh jadi kawan, dia jadi lebih rapat. Orang kaya, orang miskin kalau jadi sahabat, dia boleh jadi rapat. Pemimpin dengan rakyat kalau boleh jadi kawan, dia boleh jadi rapat, boleh saling tarik menarik insya-Allah. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan buku ini boleh jadi ganti. Ada ibu bapa dia beli kepada semua anak-anak dia. Sebab apa? Apa yang disusun insya-Allah dalam kitab ni semuanya adalah hadis-hadis yang sahih, cerita-cerita yang sahih. Boleh jadi ganti kepada nasihat kepada anak-anak. InsyaAllah mudah-mudahan buku ini memberi manfaat. Dan setiap pembelian buku ini adalah membantu kerja dakwah. Antaranya di bawah kami NGO, belum lagi akan daftar ke NGO tapi dah mula gerak kerja, iaitu Mu'alaf Fakir Miskin. Ada lebih kurang ratusan Mu'alaf Fakir Miskin di sekitar Negeri Sembilan yang sedang kami bantu. Subhanallah, ada beberapa aktivis di kalangan mu'alaf yang sedang membantu, ada yang duduk di bawah tangga dan sebagainya. Dan insya-Allah hasil daripada pembelian buku ini juga akan membantu kerja-kerja kebajikan. Sebab kita dalam proses melantik ramai di kalangan ustazah, bukan ustazah lah, orang yang boleh mengajar mu'alaf. Mu'alaf ramai yang masuk Islam tapi dah masuk 2-3 tahun tak pandai lagi solat, tak pandai lagi baca Quran. Sebab kekurangan tenaga pengajar yang nak ngajar dia orang seorang-seorang. Jadi insya-Allah kita dalam proses mengumpulkan, dan berapa orang dah kita bayarkan gaji mereka untuk mereka mengajar mu'alaf-mu'alaf ni sampai pandai. Lepas dah pandai satu keluarga, pindah ke keluarga yang lain. Dan insya-Allah kalau tak mampu nak bantu dari sudut tenaga, bantulah dari sudut harta benda yang kita ada insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan memberi manfaat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kena tekan share kan? Subhanallah.